Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Ini merupakan program sulung kami yang dinamakan sebagai Sembang Santai Ekonomi. Tujuan kami ataupun objektif kenapa kita buat program ni adalah untuk orang kata tu memberi pencerahan tentang isu-isu berkaitan ekonomi dalam keadaan lebih santai. Selalu kalau cakap pasal ekonomi ni dia macam serius je kan. So kita nak cubalah orang kata tu membuat satu percubaan supaya apabila kita membincangkan ekonomi ataupun berkaitan dengan pelaburan, berkaitan dengan pasaran kewangan dan sebagainya dalam keadaan yang lebih santai, dan kami harapkan para penonton mendapat manfaat daripada program ini. Banyak isu yang telah kita dengarkan dan menjadi kata tu perbualan hangat lah. Macam-macam cerita, macam-macam perkara dah berlaku dah kan. Dan antara benda yang saya perhatikan adalah berkenaan dengan pulangan pelaburan. Bila cakap pelaburan banyaklah instrumen yang kita lihat, tapi dalam konteks Malaysia ni saya tengok kalau orang cakap pasal ASB, Amanah Saham Bumi Putra, memang mendapat satu spotlight. Nak tengok berapa pula dividennya tu. Dan bila tengok dividen, memang yang terendah lah. Dan ramailah yang tanya tentang isu ni. Mungkin kita boleh discuss ke macam mana kita perlu lihat isu ni, macam mana kita nak merungkaikannya untuk kita dapat faham kenapa sedemikian rupa dividen tu diumumkan. Itulah kalau saya tengok, kita tengok social media, Facebook ke Twitter, ramai komen pasal rate ASB kata rendah. Tapi bagi saya lah, ia adalah seiring dengan KDNK ataupun GDP kita pada tahun lepas. So before that, kita tahu apa tu GDP atau KDNK. Selalu orang sebut GDP. Okay, GDP ni adalah keluaran dalam negara kasar yang digunakan sebagai meter kesihatan ekonomi. Sama ada makin sakit ke, sihat ke. Macam kita guna termometer untuk cek suhu kan. So sebuah ekonomi tu kita guna GDP untuk mengukur kesihatan ekonomi. So pada tahun lepas, ekonomi kita telah menguncup sebanyak negatif 5.6%. Disebabkan oleh COVID pandemic dengan MCO lagi, dengan cluster site banyak yang tutup. So disebabkan itu negara kita telah menguncup antara paling teruk semenjak kalau dibandingkan dengan 1998 financial crisis pada negatif 7.4. So dalam GDP komponen banyak pula komponen dia, bukan semata-mata satu GDP. Dalam tu ada swasta and also kerajaan. Kita ada perbelanjaan, investment. Okey, paling major komponen ialah perbelanjaan swasta. Seperti kita pergi shopping raya ke, pergi makan kedai makan ke, itu adalah termasuk dalam GDP juga. Dia telah menguncup untuk 3 kuartal berturut-turut. Okey, itu untuk demand side. Supply side ni saya rasa untuk pelabur, trader kena tengoklah juga bahagian supply side ni, sebab dia adalah sektor yang antara terkena kesan daripada pandemik. Saya rasa Syafiz lagi tahu kot pasal sektor GDP ni kan, Dr. Syafiz? Okay, betul tu Jana. Kalau kita tengok dari segi supply side, macam Jana cakap kan, sektor penawaran. Kalau kita tengok pada tahun 2020, semua sektor ekonomi di Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan yang negatif pada tahun 2020. Negatif? Yes. Sektor seperti perkhidmatan, pembuatan, perlumbungan, pembinaan, pertanian, semua telah mencatatkan pertumbuhan yang negatif. Okey. Sebab apa kan? Mesti orang tanya, takkan semua negatif? Takkan tak ada positif? Okey, ini sebabnya. Sebabnya sekatan pergerakan, lepas tu SOP yang ketat pada tahun lepas kita tengok kan. So semua antara movement control order ni telah actually memberi impact kepada sektor ekonomi di Malaysia. Selain itu, kita tengok sektor pembinaan telah mencatatkan penguncupan yang paling besar pada tahun 2020 sebanyak 19.4% disebabkan kurangnya tenaga kerja, penutupan tapak pembinaan dan sekatan yang saya nyatakan tadi. So ini yang dikatakan kemelesetan ekonomi kan? Betul. Okey, pasal tu kita nampak bila dah ekonomi meleset, ramai pula yang tak ada pekerjaan dan angka pengangguran tu sampai 5.3% pada bulan 5 Mei. Kalau kita lihat dari segi prestasi pasaran saham pula macam mana? Maksudnya, kalau ASB tu memanglah kebanyakannya dilaburkan dalam pasaran saham. Tapi kalau kita nak tengok pasaran saham ni, dia punya prestasi tu macam mana? Okey, kalau kita lihat kepada indeks FVM KSCI kita, sebenarnya
indeks FBM KSI kita merupakan satu-satunya pasaran yang merekodkan pertumbuhan positif di Asia Tenggara pada tahun lepas. Dan ini salah satu daripada faktornya adalah akibat kenaikan harga saham dalam untuk pengeluar sarung tangan getah. Kalau kita lihat pada akhir suku keempat tahun lepas, dengan penemuan mutasi baru COVID-19, lockdown di banyak negara, ini telah menyebabkan peningkatan terhadap demand of global rubber gloves. So secara tidak langsung ini juga memberi sentimen yang positif kepada saham sarung tangan getah. So maksudnya bila COVID-19 berlaku, permintaan sarung tangan getah meningkat. Betul Doktor. Ya, tapi salah satu lagi benda yang kita perlu tahu adalah di dalam indeks FBM KSI itu sendiri, ia terdiri daripada berbagai-bagai sektor, perbankan, perladangan, telekomunikasi dan juga pengeluaran sarung tangan getah. Dan sektor pengeluar sarung tangan getah ini menyumbang lebih kurang 10 ke 13% daripada jumlah permodalan pasaran indeks FBM KSI. Or in other words, kita boleh katalah yang indeks sarung tangan getah ni mempunyai pengaruh yang besar terhadap prestasi indeks FBM KSI. So, jadi bila terdapat sentimen yang positif terhadap sektor sarung tangan getah, jadi indeks FBM KSI pun nampak baik. Patutlah saya tengok Doktor. Indeks pengeluaran industri untuk sarung tangan getah ni meningkat lebih 90%, 90% untuk 7 bulan berturut-turut. Wow. Ini menunjukkan bahawa permintaan terhadap sarung tangan getah ni meningkat untuk tujuan kesihatan dan actually kesedaran masyarakat untuk kebersihan, lagi-lagi time pandemik ni. Betul tak? Ya. So maksudnya bila Adam cakap sarung tangan getah dalam KSCI tu dah semakin semakin prominent lah dia punya peranannya tu. Kemudian disebut IPI pun pengeluaran pun tinggi. Jadi orang kata tu kalau kita lihat kembali portfolio pelaburan ASB tu sendiri, kita kena tengok. So persoalannya, adakah sarung tangan getah tu membentuk portfolio yang besar ke tidak untuk menikmati orang kata tu kenaikan harga saham. Tapi kalau saya tengok macam rata-rata dia lebih berat kepada sektor keuangan kan. Jadi mungkin itulah tu. Jadi kita faham, satunya dah boleh orang kata tu mengamati kenapa orang kata tu prestasi ASB tu sedemikian rupa lah. Tapi doktor saya tambah, kita tengok orang cakap ASB return rendah kan. Tapi di same time masa PKP saya nampak ramai rakyat mengambil kesempatan ini untuk menyertai pelaburan saham. Kita boleh lihat disebabkan PKP dengan work from home, kita lagi banyak masa dekat rumah untuk memantau dengan banyak kelas free online sekarang yang di offer kat Twitter ada, Facebook ada, YouTube ada. Tak silap saya pelabur runcit makin naik kan Adam? Betul tu Jana. Kalau kita lihat dari segi jumlah nilai dagangan oleh pelabur runcit, sebelum bermulanya PKP, jumlah nilai dagangan mereka hanya berada di bawah 30% daripada jumlah nilai dagangan di bursa. Tetapi bila bermulanya PKP dengan lebih ramai yang pelabur runcit memasuki pasaran, jumlah nilai dagangan pelabur runcit telah meningkat sehingga setinggi 40% daripada jumlah nilai dagangan bursa. Jadi memang tidak dapat dinafikan yang pelabur runcit ni memang mempunyai presence yang lebih besar daripada sebelum ini. So maksudnya walaupun ekonomi tu yalah kita dah cakap meleset dan sebagainya, dan kita sentiasa cakap kerajaan perlu bantu, memang betul dah bantu dah. Tapi pada masa yang sama ada golongan yang orang kata tu cuba untuk memperbaiki diri mereka.
Yalah, tapi benda ni bila cakap pasal pelaburan saham, jangan cakap tadi lah, kenalah pergi kelas, kena belajar kerana risiko dia tinggi. Jadi itulah satu perkara yang saya kira, sebenarnya kalau cakap pelaburan ni saya sukalah pasal dia menggalakkan kita membaca kan. Tapi kena hati-hatilah, takut kena scammer pula. Okey, seingat saya dalam minggu ni data yang diumumkan oleh Jabatan Statistik Negara, Jabatan Perangkat Negara ada mengumumkan pasal ni, indeks harga pengguna. So cakap pasal indeks harga pengguna, saya selalu teringat orang cakap inflasi, kos sara hidup. So macam mana tu? Okey, kalau kita lihat kos sara hidup tu adalah apa yang kita bayarkan. Tapi kalau indeks harga pengguna atau kita nak lihat pada kadar inflasi sendiri itu adalah perubahan dalam indeks harga pengguna atau dalam bahasa yang lebih ringkas, peningkatan harga sesebuah barangan itu. So kalau macam tu ada beza lah. Apa orang kata tu? Same but different. Sebab different. Okey, kalau kita lihat apa dia punya driver dia, tak salah angka dia negatif kan? So tu agak turun. Ya, 0.2% doktor. So maksudnya Adam, kita punya indeks ni negatif 0.2% pada Januari 2021. Maksudnya harga barang kat Malaysia ni murah lah. Tak juga. Kalau tak juga, kalau kita tengok CPI component ataupun IHP component ni, antara main contributor is food ataupun food and beverages, makanan biji kita makan, kita tengok harga dia sentiasa positif. Maksudnya harga makin naik, tapi sama ada rate dia makin laju ataupun cepat. Macam kita bawa kereta, sama ada lagi laju atau makin slow. So paling senang lah, saya rasa semua orang makan telur, hari makan telur kan. So harga telur kat masa Disember 33 sen saja sebiji. Bukan saja 33 sen sebiji, tapi masa Januari dah naik 3 sen, 36 sen. So bayangkanlah, contoh kita beli burger hari ni, semalam RM3.5, tapi disebabkan harga telur naik, mestilah dia akan tambah harga. So di situ kos sara hidup semakin meningkat. So macam mana kita nak imbangkan tu? Maksudnya angka tu kalau tengok negatif 0.2, tapi bila cakap tadi tu harga makanan naik, so macam mana tu? Sebab apa sebenarnya? Still negatif tapi harga makanan tinggi. So harga memang secara keseluruhan lagi dia negatif. Antara penyebabnya adalah sebabkan transport ataupun sektor pengangkutan. Disebabkan harga RON yang lebih rendah compare dengan Januari last year. Kalau kita tengok harga brand pun lower, tapi sekarang makin naik kan, tak silap saya? Ya, betul Jana. Kalau kita lihat untuk bulan Februari tahun ini sendiri, setakat bulan ini, harga minyak mentah brand telah meningkat sebanyak 9.5%. So ini adalah disebabkan beberapa faktor lah kalau kita nak lihat. Contohnya di Amerika Syarikat terdapat gangguan pengeluaran minyak di sana akibat cuaca, dan para pengeluar minyak OPEC telah bersetuju untuk mengehadkan pengeluaran minyak mereka untuk bulan Februari dan juga Mac. So jadi bila bekalan minyak mentah sedunia berkurang kan, jadi harga pun meningkat lah. Tu yang kata supply and demand tu. Jadinya Adam, kalau brand price ni dah naik, maksudnya ada kemungkinan lah harga RON 95 kita kat Malaysia ni pun naik. Naik lagi? Okey, kalau kita lihat hubungan antara minyak mentah brand dengan harga minyak RON 95 di negara kita ni, sebenarnya mereka mempunyai hubungan yang sangat kuat. Kalau kita lihat dari segi korelasi korelasi antara harga minyak RON 95 dan juga minyak mentah brand adalah pada kadar lebih kurang 70% dan sangat tinggi. Jadi bila harga minyak mentah brand naik, memang akan ada kemungkinan tinggi yang harga minyak RON 95 juga akan naik. So maksudnya kalau harga brand naik, harga RON 95 pun naik. So bila harga tu naik, jawabnya kalau tahun lepas kita nampak IHP, indeks harga pengguna tu negatif lah. So ia akan bakal positif. Okey, so itulah nampaknya gambaran sedikit tentang situasi harga yang sememangnya orang kata tu mendapat perhatian lah. Okey, kita dah cakap pasal dividen ataupun prestasi pelaburan, kita dah cakap pasal prestasi FPMKCI dan sebagainya, dan sekarang ni dah banyak kali kita dengar pasal vaksin. Apa cerita vaksin ni sebenarnya? So
vaksin ni lah of course penting untuk melindungi diri kita semualah, sebab vaksin inilah yang boleh mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 kepada kita. Tapi kalau kita nak lihatkan dengan lebih meluas lah, seperti contoh terhadap ekonomi negara, kalau lebih ramai orang yang telah divaksinasikan ini, jadi boleh dikatakan pergerakan tidak akan terbatas seperti dahulu ketika pandemik mula berlaku, dan oleh itu aktiviti ekonomi pun boleh dijalankan dengan lebih rancak. So maksudnya lepas ni bolehlah kita pergi kedai mamak macam biasa, pergi travel, pergi lepak-lepak kan. Okey, so kiranya vaksin ni penting lah. Kerana kenapa? Saya risau boleh tengok dekat perbincangan kat media sosial tu ada cakap pasal teori konspirasi lah, anti-vaksin. So inilah perkara saya pasal tu saya rasa antara benda yang perlu difikirkan oleh pihak kerajaan terutamanya adalah untuk meningkatkan kempen kesedaran lah kot. Kan? Satu kena terang, vaksin tu apa? Kan? Yang sebut je tak tahu benda pun susah juga. Jadi kemudian kita kena beritahu betapa signifikannya langkah pemvaksinan ni. Okey. Jadi kalau tanpa vaksin dapat gaya macam payahlah kan nak buka ekonomi tu, dan itu akan orang kata tu susahlah kita nak kata tu kembali pulih seperti biasa. So saya kira kita dah cover kata tu a lot of grounds. Kita tengok apa tu ialah situasi pelaburan yang menyebabkan dana utama yang dilaburkan oleh rakyat Malaysia seperti ASB juga terkesan akibat COVID-19, dan kita lihat juga situasi harga barang dan sebagainya, dan kita bercakap tentang vaksin dan prestasi pasaran saham dan sebagainya. So ini saya kira rancangan sulung kami yang kami harapkan dapatlah orang kata tu sedikit sebanyak untuk memberi pencerahan kepada tuan-tuan dan puan di luar sana untuk kata tu lebih memahami isu ekonomi ni dengan lebih tuntas lagi, supaya jangan lagi kena game dengan orang kan. Pasal benda-benda macam ni senang kita nak mainkan sentimen, supaya kita tak nak lagi lepas ni kita cakap pasal norma baru. Ni kira norma baru lah ni. Norma baru supaya lepas ni orang tak boleh nak temberang kita pasal ekonomi. Lepas ni kita boleh balas balik bila orang cakap pasal ekonomi. Jadi kami harapkan rancangan ini banyak membantu, banyak beri manfaat, dan rancangan seterusnya kami akan cuba bawakan lebih isu-isu yang lebih kata tu lebih relevan dan untuk kita bahaskan, untuk kita bincangkan dalam tim kami. So kami harapkan tuan-tuan dan puan sentiasa bersama kami dan menyokong pihak kami di Bank Islam Malaysia Berhad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.